Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam YouTube channel Saka Saham. Hari ni lain sikit lah. Hari ni biasa hari cuti. Bunyi burung. Cit 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 cit. Bunyi burung ada. Itu dia. Okey. Besok kita menyambut Merdeka yang ke berapa mah? 63. Merdeka kita yang ke-63. Alhamdulillah, negara kita masih aman, masih boleh kita cari makan, masih lagi kita sihat-sihat semua kan. Okey, ni abang kat luar rumah. Kat luar rumah dekat adalah kebun kecil sikit ni. Ni pokok apa ni? Pokok kacang panjang yang dah disemai. Okey, apa yang kita nak cerita pada pagi ni adalah berkenaan dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia, terutama pada newbies. Nak cerita sikit macam mana you all nak mulakan pelaburan saham ni dalam Bursa Malaysia kita. Okey, di Malaysia ni satu saja yang kita ada bursa, iaitu kita ada Bursa Malaysia. Dan untuk melabur di bentuk equity derivatif yang sah hanya adalah Bursa Malaysia lah. So macam mana cara kita nak buat pelaburan, terutamanya pada pelabur-pelabur baru lah. Bukan macam mana kita untuk memilih kaunter ataupun untuk kita mengeluarkan duit untuk permulaan kita melabur. Tapi abang nak cerita sedikit tentang apa dia Bursa Malaysia ni, apa dia pelaburan saham, dan bagaimana untuk kita memulakan membuka akaun ataupun memulakan pelaburan dalam Bursa Malaysia ni. Bursa Malaysia adalah merupakan satu tempat di mana semua syarikat-syarikat yang inginkan dana modal mereka bertambah dan mereka akan menyenaraikan pada Bursa Malaysia. Bursa Malaysia ni dia adalah satu macam market lah, satu tempat pasaran di mana semua syarikat-syarikat yang inginkan modal terbitan mereka ditambah dan mereka boleh menyenaraikan syarikat mereka di Bursa Malaysia. Bursa Malaysia bukan tempat setengah orang dia kata Bursa Malaysia ni lah tempat dia untuk jual beli. Bukan, untuk jual beli itu adalah di broker. Bursa Malaysia ni menyediakan tempat untuk semua broker ataupun trader berdagang. Jadi dia hanyalah satu badan pengelola untuk syarikat-syarikat yang listed di Malaysia. Okey, kenapa sesuatu syarikat tu ingin menyenaraikan syarikat mereka di Bursa Malaysia? Ada beberapa sebab. Antara sebabnya adalah untuk menambah modal perniagaan mereka. Jadi untuk lebih besar, untuk mendapatkan modal yang lebih besar, jadi mereka perlu menyenaraikan syarikat mereka di Bursa Malaysia ni lah. Okey, untuk menyenaraikan syarikat di Bursa Malaysia ni, mereka perlu adakan satu initial public offer. That means kita panggil dia IPO, new listing. Dia akan buat new listing dan dia akan keluarkan prospectus company. Contohnya company nak jual paku ni lah, kita kata paku ni company paku ni dia nak listing di Bursa Malaysia. Jadi sebelum dia listing, dia perlu mengeluarkan satu buku yang kita panggil buku tu adalah prospectus, berkenaan semua benda yang syarikat paku ni buat. Financial dia, siapa director dia, apa bisnes dia, apa subsidiaries syarikat yang dia ada, dan semua berkenaan dengan dia akan keluarkan melalui satu buku prospectus. Dan buku ini perlulah dimiliki oleh pelabur-pelabur yang ingin melabur di syarikat mereka. Dan sepatutnya sebelum kita beli IPO, kita kena baca prospectus ni dan kita nak tahu apa perkembangan syarikat ni, apa yang kemungkinan projek-projek yang dicadangkan oleh syarikat. Itu IPO, kita panggil initial public offer. Dan bagaimana cara kita untuk membeli IPO ni ataupun new listing ni? Kita boleh beli melalui ATM machine. Masukkan CDS number kita di ATM machine dan pastikan duit kita ada dalam yang mencukupi untuk kita belilah terbitan awam ni. Dan kita boleh apply dia di ATM machine ataupun secara konvensional ataupun secara dahulu kita boleh menggunakan borang tu ada di broker. Dan borang public listing tu IPO tu ada di broker warna putih biasanya, dan kita boleh isi kat situ dan kita masukkan CDS number kita masukkan berapa lot yang kita mahu dan kita sediakan duit yang mencukupi lah supaya
apabila kita punya permohonan tu diterima dan duitnya ada dalam akaun yang kita dah sediakan. Okey, minta maaf sebenarnya abang sebenarnya berpeluh ni kenapa? Sebab baru mesin rumput. Biasalah cuti-cuti ni mesin rumput, gali parit, orang kampung memang macam tu lah kan. Okey, tadi berkenaan dengan bagaimana untuk kita membeli new listing. Selain daripada kita beli secara biasa, kita boleh beli secara yang diwawarkan dalam surat khabar ataupun dalam broker kita ataupun ATM machine kita. Kita juga boleh pada bumi kita boleh beli pada MITI. You boleh masuk web MITI bagaimana untuk membeli IPO dengan menggunakan MITI, dan MITI ni dia lebih besar lagi kuantiti dia yang kita perlu apply lah. So itu berkenaan dengan IPO. Kenapa IPO? Kenapa senarai syarikat memilih bursa untuk menyenaraikan syarikat mereka dan bagaimana untuk kita membeli IPO tersebut. Okey, untuk pelabur baru yang ingin melabur di Bursa Malaysia, you all kena faham. You all kena pergi ke broker-broker mana yang dipilih dan untuk membuka akaun. Dua jenis akaun yang perlu dibuka adalah CDS account dan juga trading account. Okey, untuk CDS account dan trading account ni biasanya dokumen yang diperlukan adalah dua jenis dokumen. Pertama, bank statement 3 bulan transaksi bank statement dan juga IC photo state you all kena ada. So you all boleh buka di mana-mana broker. Dan untuk CDS ni setengah broker dia charge RM10. Ada broker yang dia subsidize RM10 tu, so you buka CDS account tak perlu bayar tak perlu bayar. Okey, untuk borang CDS ni yang berwarna kuning, biasanya you kena isi dua jenis borang kuning. Pertama untuk buka CDS, dan kedua untuk authorize balance. Untuk authorize balance maknanya dealer ataupun reminder you all boleh melihat portfolio tu dan boleh mengetahui berapa share ataupun portfolio yang sedang kamu pegang. So dua jenis CDS ni, dua jenis akaun yang borang ni warna kuning ni, CDS dan authorize balance ni perlu dibuka oleh pelabur yang ingin memulakan pelaburan mereka di Bursa Malaysia. Kedua, trading account. Okey, trading account ni adalah trading account yang dimiliki oleh broker. Trading account ni dimiliki oleh broker. CDS tadi yang authorize balance tadi dimiliki oleh CDS. Okey, untuk trading account ni statement yang biasa sama juga. Kita perlukan bank statement dan juga IC. So setengah broker dia perlukan bank slip untuk you all buka trading account. Apa dia CDS account? Apa dia trading account? Okey. CDS account ni adalah merupakan satu central depository system di mana kalau dulu kita beli saham, kita akan dapat sijil. Setiap kali you jual dan beli, you akan dapat sijil saham, dan bila kita jual kita perlu menghantar balik sijil ni ke broker untuk kita beri kepada pembeli kita yang baru, pembeli saham kita tadi. Itu adalah zaman dulu kita dapat sijil bila kita beli saham. Okey, setelah adanya CDS ni, semua ini dibuat secara automatik menggunakan sistem, di mana sistem ni kita tak perlu lagi ada physical sijil saham tadi. Semua sijil saham tadi, pembelian kita dan penjualan kita diuruskan oleh CDS. Jadi benda ni dibuat secara online lah, secara sistem IT lah, mana CDS kita tadi kita dah tak perlu lagi untuk pegang sijil saham tadi. Ini kegunaan CDS sebenarnya. Dia macam lebih kurang kalau dalam bank kita kata dia buku akaun kita lah. Transaksi kita jual beli tadi, kita akan dapat lihat di mana sijil kita bergerak di sini kita punya CDS tadi. Dan biasanya CDS statement ni akan dibagi setiap sebulan sekali. Dan sekarang ni untuk buka CDS kita tak perlu pergi ke broker lagi, dan kita boleh buka dalam website CDS untuk buka akaun CDS ni. Itu CDS. Dan kedua, yang akaun mesti wajib ada pada kita untuk melabur di Bursa Malaysia adalah trading account. Apa dia trading account ni? Okey, trading account ni dipunyai oleh broker. So kalau you pergi broker A, that mean trading account you adalah di broker A. Pelabur boleh membuka berapa banyak CDS, berapa banyak trading account pun pada semua broker yang ada. Kalau broker di Malaysia ni kata ada 20 broker, you boleh buka setiap satu CDS, satu broker satu CDS. Biasanya kita tak benarkan
satu broker, dua CDS ataupun dua trading account, kecuali you ada margin account ataupun sebaliknya lah. Okey, trading account ni pula merupakan di mana untuk you menjual beli. CDS tadi adalah statement you, di mana sijil yang you, portfolio you yang tadi, yang sijil you beli jual tadi diuruskan oleh CDS. Tapi untuk menjual dan membeli saham, kamu perlu ada trading account. Okey, trading account ni banyak jenis trading account sebenarnya. Cuma abang nak secara umum nak bagi tahu, trading account ni diperangi oleh broker dan functionnya adalah untuk menjual beli. Okey, untuk trading account ni biasanya dia ada trading limit. Trading limit, kita panggil dia trading limit, di mana setiap trading account tu mempunyai, perlulah ada trading limit untuk you beli. Let's say kata trading limit you setengah broker, kita akan panggil dia cash account. Kata kalau kita letak RM5,000, maknanya trading limit kita akan dapat RM5,000. So apa benda yang RM5,000 trading limit ni? Trading limit ni adalah capacity ataupun had yang kita boleh beli saham. Had saham yang kita boleh beli bernilai RM5,000. Sebab trading limit kita tadi RM5,000, jadi kita dibenarkan untuk membeli RM5,000. Itu yang kita panggil trading limit yang berada dalam trading account. So trading account ni adalah trading account yang membenarkan untuk kita beli dan jual untuk trading account. So pada semua newbies, you perlu faham lah sebenarnya. Sebelum masuk dalam Bursa Malaysia ni, kita perlu faham apa dia Bursa Malaysia, apa dia CDS account, apa dia trading limit, apa dia trading account. Dan trading account ni kita boleh buka melalui Remiser ataupun company dealer lah. Okey, Remiser ni apa dia? Company dealer ni apa dia? Remiser dan company dealer mempunyai lesen yang sama. CMSRL lesen, iaitu Capital Market, abang pun dah lupa CMSRL, Capital Market lesen lah. Maknanya kedua-dua lesen yang sama ada you Remiser ataupun dealers. Okey, Remiser ni dia lebih bekerja sendiri. Maknanya transaction ataupun transaksi yang dibuat, dia adalah bekerja sendiri dan dia partner dengan broker yang dipilih. So gaji dia adalah base pada commission ataupun brokerage yang dia buat. After that, dia ada portion lah antara Remiser dan company ataupun broker yang dia mewakili dia lah. Dia adalah ejen kepada broker. Dan dealer adalah staff yang dibayar oleh broker untuk bekerja dengan broker. So whatever yang dealer buat, brokerage yang dealer buat adalah kepunyaan broker. Sebab broker memberi gaji kepada dealernya, dan dealer ni adalah staff kepada broker. Setengah-setengah broker dia akan share lah brokerage atau commission yang dibuat oleh broker, dia akan share kepada dealer mereka, terpulang kepada broker lah. Ada yang buat 3 bulan sekali, ada yang buat 6 bulan sekali, ada yang buat 1 tahun sekali, ada yang tak share, just bagi bonus pun ada. So function dealer dan Remiser ni sama. Dan untuk membuka account kepada pada mana-mana broker, kita perlu ada Remiser dan kita perlu ada dealer. Remiser dan dealers kerjanya advice kita untuk pelaburan kita. Dia advice kita kalau you ada apa-apa masalah dengan pelaburan you nak tanya berkenaan dengan pelaburan you nak bertanya berkenaan dengan kaunter-kaunter saham, you boleh bertanya pada dealer dari Remiser. Sebab ini adalah tugas mereka untuk membimbing you sebagai pelabur di Bursa Malaysia. Saya nasihatkan untuk buka trading account, dia tak ada orang ketiga. Dan you perlu sendiri yang pergi untuk buka account tersebut. Kita perlu ada 2 jenis account, you perlu ada CDS account dan you perlu ada trading account. Pada newbies, abang nasihatkan sebelum kita involve diri kita dalam Bursa Malaysia ni, you perlulah faham sebenarnya apa sebenarnya struktur bursa tu sendiri, struktur pelaburan tu sendiri. Kalau you tak faham benda-benda macam ni dan terus involve dan terus masuk ke dalam market, ini akan menyukarkan you punya pelaburan. Sabar, kita kena sabar. Untuk you maju, untuk you membuat pelaburan, you perlu sabar. Sabar orang muda. Okey, nanti kita cerita lagi lah. Panas lah. Abang muda berpuluh sangat. Okay, Assalamualaikum.